سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan ceria-ceria
selalu, lebih-lebih lagi pada pagi kita yang penuh bercahaya ya pada pagi ini. Maknanya hari ni tak mendung lah, hari ni alhamdulillah cahayanya cantik. Ni kalau mak-mak kita kata, oh ni kalau jemur baju ni, ailah bagus hari ni, cantik harinya. Okey, kita bersama siapa pada pagi ini? Kita ada Kak Som kita. Awal-awal lagi dia komen. InsyaAllah saya tengok tadi kan. Zup keluar nama dia tadi dekat ruangan komen tu. Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som, admin dan teman-teman semua. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Kak Som di atas kehadirannya pada pagi ini. Kita juga ada Kak Noh. Kak Noh kita, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noh, admin dan sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Selamat pagi Kak Noh. Terima kasih Kak Noh. Kerja-kerja pun dengan kita juga ya, alhamdulillah. Oh Liza. Liza mana Liza semalam tak datang kelas? Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan kawan-kawan. Love. Okay, love Liza. Baik, kita ada Kak Aisyah. Kak Aisyah pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Sabahul khair, sabahul nur. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Alhamdulillah, betul. Kena ucapkan terima kasih kepada insan di belakang tabir ya, admin saya. Alhamdulillah. Cukup bekerja keras untuk kuliah kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah daripada Kak Jo kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dengan sinaran matahari. Kita ada Kak Zah kita di situ. Kak Nur Zamusa. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Masya Allah, bila dengar lagu ni makin semangat nak belajar. Dengar tu admin. Sebab tu penting saya kata. Lagu ni dia menjadi penguat ataupun pembangkit semangat kepada jemaah muslimah kita. Saya tak tahulah di mana letaknya semangat tu kan dekat lagu ni. Mungkin kerana lagu dirancak, mudah-mudahan begitu ya. Zahira dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi Zahira, admin dan semua. Dia senyum kan. Oh Haji Aisyah ada dengan kita pada pagi ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Haji Aisyah. Okay, mudah-mudahan Mak Isa sihat ya pagi ni. Ada Norizan juga. Salam Ustazah. Kita ada Kak Mas. Salam Dr. Cak. Selamat pagi. Ya Cak. Kak Mas ni suka main cak-cak dengan saya. Selamat pagi Kak Mas. Mudah-mudahan sihat ya Kak Mas. Ada Razia juga. Assalamualaikum Ustazah. Betul, jemur baju garing. Itu dia. Betul ya, jemur baju garing kan. Ini kalau cadar tu ke jemur sekejap aja. Sekejap aja boleh kering. Dia tak tunggu, mungkin tengah hari ke dah boleh angkat dah. Tapi jangan jemur baju dulu. Jangan cuci baju dulu. Okay, kita belajar dulu. Tak apalah nak jalankan mesin tak apa, boleh jalankan. Tapi kita fokus dulu ya pada pagi ini. Baik, macam mana pagi ini? Kita berada di muka surat yang keberapa? Poin yang keberapa? Silakan muslimah semuanya letakkan di ruangan komen. Jadi kita boleh dapat beritahu pada teman-teman kita yang lain juga. Kita berada di muka surat yang keberapa? Poin yang keberapa? Dah masuk poin baru ke belum? Okey, Liza, muka surat 197.42. Kak Som, poin 42, muka surat 197. Okey, Kak Aisyah, muka surat page 197, number 42. Maksiat mengkhianati pelakunya pada saat dibutuhkan, diperlukan. Kak Zah juga berikan jawapan yang sama. Kak Mas juga memberikan jawapan yang sama. Baik, terima kasih kepada semuanya ya. Jadi saya nampak di sini teman-teman kita semua di muka surat 197. Kak Noh pun sama. Kak Noh dia memang tahu dia. Kak Noh ni memang tahu dia nanti dia. Ustazah lain lah. Okay, dia letak dalam kurungan. Okay, dalam kurungan. Ustazah lain. Betul. Ustazah tak pernah sama dengan jemaah semua ya kitabnya tu. Baik, kita lihat ya slide kita pada pagi ini. Okay, ini bukan muka suratnya. Kita lihat di sini. Baik. Allah. Maaflah, Ustazah tersilap dah di sini. Ustazah silap nombor. 42 ya, bukan 41. Silap, Ustazah silap kat situ. Minta maaf. Ustazah silap type. Ya maklumlah ya, semalam kelam kabut ya. Siapkan nota ni. Kita berada di muka surat 206. Okey, 206 bagi yang muka suratnya sama dengan saya. Tapi poin tu silap ya, silap pada slide saya di sini. Nanti saya akan tukar sebelum saya share. Kita berada di poin yang ke-42, maknanya perbincangan yang baru 42.
bertajuk maksiat mengkhianati pelakunya. Tajuk betul. Maknanya ini typo. Okay. Tajuk betul. Tapi poin tu silap. Poin 42. Maksiat mengkhianati pelakunya pada saat diperlukan. Okay, pada saat diperlukan. Baik, kita baca slide kita yang kita baca halaman kita di sini, iaitu muka surat saya 206. Jika yang memiliki kitab cetakan terbaru, kita berada di muka surat 197. Okey, 197. Baik. Sebagaimana biasanya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau akan menyebutkan tentang kesan maksiat yang diperoleh apabila seseorang Muslim ini dia melakukan dosa dan maksiat. Jadi perenggan yang pertama di situ menyebutkan kepada kita tentang kesan berkenaan dengan poin kita yang ke-42 pada pagi ini. Oh, okey. Ustazah dengan Cik Salimah kitab ni muka surat geng. Betul lah. Cik Salimah mana? Tak nampak Cik Salimah hari ni. Dia tak masuk ya hari ni. Okey, tak apa. Kita lihat di sini. Kesan maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Muslim ini dikatakan adalah menghalangi pelakunya dalam memperoleh hal yang paling diperlukan oleh jiwanya. Jadi dalam hidup kita ni ya Muslimah, ada perkara yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan disebut di sini ialah pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Ia merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslimah untuk kita peroleh, untuk kita letakkan dalam diri kita. Kerana apa? Di sini disebutkan pengetahuan tentang perkara yang memberikan manfaat atau mudarat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kita perlukan ilmu pengetahuan, lantaran ilmu pengetahuan akan memberikan ataupun akan memberikan kepada kita manfaat dan juga mudarat. Maksudnya dia ilmu pengetahuan ini akan buat kita tahu mana satu perkara yang baik, mana satu perkara yang buruk. Kenapa kita perlukan pengetahuan tentang perkara baik dan buruk? Ia bagi kita menjalani kehidupan kita bukan sahaja di dunia ini, bahkan nanti di akhirat sana. So itulah yang menjadi keperluan untuk jiwa kita ini Muslimah. Namun disebutkan di sini ya, kalau kita menjadi orang yang melakukan kemaksiatan, kita akan terhalang untuk mendapatkan pengetahuan tadi yang mana ia mengandungi perkara yang memberikan kepada kita manfaat atau mudarat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam perenggan ini juga menjelaskan kepada kita dengan beberapa keadaan, iaitu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan di sini, orang yang paling berilmu adalah yang mengetahui secara terperinci tentang hal itu. Maksudnya tentang perkara yang manfaat atau mudarat untuk dunia dan akhirat. Jadi mereka yang paling berilmu, yang ada ilmu, yang banyak belajar, kan, yang banyak membaca ni, mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa yang boleh beri manfaat, apa yang boleh memberikan mudarat bagi kehidupan mereka. Yang mana dia tu mengetahuilah secara terperinci setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan ini. Ya, maknanya kita tahulah kalau kita buat perkara yang begini, dia akan mendatangkan hal yang tidak baik bagi diri kita. Dan kita kalau sebagai seorang Muslimah, kita mengetahui tentang akhirat kita, kita tahu kalau kita buat perkara maksiat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan buat apa pada diri kita. Maknanya ini kita tahu secara terperinci tentang akibat dia yang berlaku, yang akan berlaku kepada diri kita. Maka orang yang berilmu dia begitu. Dan di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah juga ada menyebutkan tentang satu lagi jenis insan ya pada perenggan ini, iaitu dia kata sedangkan orang yang paling kuat serta paling cerdas, maksud paling bijak, dia bukan sahaja kuat jiwa dan raganya, bahkan dia juga adalah orang yang bijak. Dia kata ialah orang yang mampu menjaga diri dan keinginannya lalu menggunakan kemampuan itu untuk apa-apa yang bermanfaat baginya
dan memohon dijauhkan dari sesuatu yang membahayakannya. Baik, dia beza ya muslimah, orang yang berilmu dan orang yang paling kuat dan bijak. Kita kata dia bijak kerana dia berilmu. Tetapi di sini ada perbezaan antara kedua-duanya. Orang yang berilmu belum tentu dia kuat dan bijak. Okey, orang yang berilmu belum tentu dia kuat dan bijak. Kita mungkin, saya kata ya, kita mungkin adalah seorang muslimah yang mengetahui banyak perkara tentang keduniaan kita, tentang akhirat kita kan, semua perkara banyak kita tahu. Tapi belum tentu dengan pengetahuan, dengan ilmu yang kita miliki, kita akan menggerakkan tenaga kita dan kebijaksanaan kita untuk mengamalkan ilmu itu tadi. Okey, dia belum tentu sedemikian. Sebab itu di sini disebutkan kepada kita, kalau orang itu ialah orang yang paling kuat dan bijak, maknanya dia dah ada ilmu, kemudian dia kuat, maksudnya kuat untuk mengamalkan ilmunya dan dia bijak, dia tahu kan tadi dah ada ilmu dan dia bijak, dia ni akan mampu menjaga diri dan keinginannya. Ilmu itu tadi akan bantu dia untuk bawa dia ke jalan yang benar dan membantu dia untuk menghalang dirinya dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kerana apa? Dia sendiri bukan setakat dia berilmu, tetapi dia ada kekuatan, dia ada kemampuan dengan ilmu itu tadi untuk membentuk ataupun membina sebuah kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu perenggan kita yang pertama. Kita lihat perenggan kita yang kedua pada pagi ini. Imam Ibn Al-Qayyim dia masuk ya pada satu lagi perbahasan yang mana dia kata berkenaan dengan tingkatan manusia yang berbeza-beza. Kerana kita ni ada ilmu tetapi ilmu yang dimiliki oleh setiap manusia berbeza dan cara mereka bermuamalah atau cara mereka menggunakan ilmu itu juga berbeza. Sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan kepada kita dengan tingkatan manusia yang berbeza-beza ini. Apa kata dia? Kalau kita lihat pada perenggan kita yang kedua di sini muslimah. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau jelaskan, dia kata dalam perkara ini tingkatan manusia berbeza-beza dari segi pengetahuan, tekad dan kedudukan. Ya, kita ada pengetahuan yang berbeza, kita ada tekad yang berbeza dan kita juga ada status dan kedudukan yang berbeza. Kerana biasalah kita lihat ustazah tak sama kan dengan orang awam. Orang awam tak sama pula. Kalau orang awam ini kategori orang yang berilmu. Kalau orang awam yang kategori ilmunya biasa-biasa saja. Kalau orang awam yang kategori ilmunya orang katakan tak nak belajar kan. So berbeza-beza keadaan dia. Jadi di sini kita lihat orang yang paling berilmu. Okay, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan. Orang yang paling berilmu, dia mengetahui atau dia paling memahami sebab-sebab kebahagiaan dan kesengsaraan. Jika kita ini ya muslimah, kita menjadi seorang manusia yang paling berilmu. Kita tahu bagaimana untuk kita raih kebahagiaan dan kita juga tahu bagaimana untuk kita menolak kesengsaraan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kita memahami bagaimana untuk kita melalui kehidupan ini. Contoh, saya kata begini, dalam hidup kita, kita nakkan kebahagiaan, kita faham. Kita perlu cari kebahagiaan yang Allah redha dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang salah. Okey, ini orang yang berilmu dia begitu. Sama juga tentang kesengsaraan. Jika dia tahu perkara ini akan lead dia ataupun akan bawa dia kepada kesengsaraan, dia tidak akan berlama-lama dalam keadaan tersebut. Okey, kita sedih. Okey, kita sedih. Contoh saya kata, kita sedih. Tapi adakah kita akan berterusan dalam keadaan kesedihan tersebut? Orang yang berilmu, sebab tu penting ya ilmu ni muslimah dalam banyak keadaan. Orang yang berilmu, dia acknowledge kesedihan dia. Dia mengakui, yes, saya sedih. Kita tak tolak ya rasa sedih. Jangan jadi orang yang menipu diri sendiri lah ya. Kalau kita sedih, yes, kita sedih. Tapi kita tak sebagai orang yang berilmu, kita tak membiarkan diri kita ni terus-terusan berada dalam keadaan itu. Dan kita faham bahawa
kita perlu mengeluarkan diri kita daripada kesedihan tersebut dan ia memerlukan kepada ilmu. Ia memerlukan kepada pengetahuan macam mana saya nak keluarkan diri saya daripada kesedihan ini, bagaimana supaya saya tak terus berada dalam keadaan kesengsaraan. Ini merupakan satu perkara yang amat penting. Jadi apa pun perkara yang kita lakukan, ia memerlukan kepada ilmu, kita perlu belajar, kita perlu ambil tahu supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dalam keadaan yang lebih baik. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang yang paling mengetahui iaitu orang yang paling berilmu, dia faham apakah sebab yang boleh bawa dia kepada kebahagiaan dan apakah sebab yang boleh bawa dia kepada kesengsaraan. Dengan itu, dia akan berusaha. Kalaulah perkara itu boleh bawa dia kepada kebahagiaan yang baik, yang betul-betul mengikut kepada apa yang telah digariskan dalam agama kita, dia akan follow line itu. Sama juga, bila dia tahu, dia faham perkara ini akan lead dia, akan terus-terusan bawa dia kepada kesengsaraan. Nanti dia akan depression, dia akan ini, so tak bagus, tak elok. Kan ada orang toksik ke apa contoh dalam kehidupan dia. Orang-orang yang begini boleh bawa dia kepada kesengsaraan. Dia faham, maka dia akan tinggalkan. Kerana apa? Dia berilmu dan dia tahu apa yang perlu dia lakukan. Okey, baik. Ini tingkatan yang pertama. Kita lihat kepada yang seterusnya. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan kepada kita di sini. Dia kata, orang yang paling mendapat petunjuk adalah yang mengutamakan kebahagiaan daripada kesengsaraan. Jadi tadi dah berilmu, sekarang dia ni mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk iaitu orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan kita kena faham begini ya muslimah, orang kalau kita nak jadi seseorang yang sentiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu minta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beramal ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, barulah hidayah itu Allah sentiasa berikan kepada diri kita. Dan orang yang sentiasa mendapat hidayah, maknanya dia itu paling mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia menjadi seorang muslimah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain yang boleh kita fahami ialah dia menjadi seorang muslimah yang menjauhi maksiat dan dosa. Di sini orang yang begini dia akan mengutamakan kebahagiaan dunia dan akhirat daripada kesengsaraan dunia dan akhirat. Maknanya apa-apa pun yang dia buat dalam kehidupan dia, dia akan lihat adakah perkara ini memberikan kebahagiaan untuk saya bagi dunia dan akhirat saya. Jika gitu, yes, kita go. Okay, kita pergi. Tapi kalaulah kita tahu, benda ni tak boleh lah. Kan dosa, maksiat. Kalau saya buat, dia tak bahagia. Dia tak berikan kebahagiaan pada saya. Dia tak berikan kebahagiaan pada akhirat saya. Maka saya akan tinggalkan perkara itu. Sebab itu orang yang mendapat petunjuk ini, dia akan lebih memilih kebahagiaan dan dia akan tinggalkan kesengsaraan. Contohnya, atau bagaimana kita nak relatekan dengan perbincangan dalam kitab kita di sini ialah dia akan tinggalkan kemaksiatan, dia akan memilih perbuatan-perbuatan yang boleh membawa dia ke jalan Allah. Maknanya di situ, dia memilih kebahagiaan, dia mengutamakan kebahagiaan daripada kesengsaraan. Apabila dia meninggalkan dosa dan maksiat lalu memilih untuk terus-terusan berada di atas jalan amal ibadah. Ini tingkatan yang kedua. Kita lihat seterusnya. Imam Ibn Al-Qayyim juga tidak melupakan jenis insan yang ketiga ini. Iaitu dia kata orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menjaga diri dan keinginannya lalu menggunakan kemampuan itu untuk apa-apa yang bermanfaat baginya. Okay. Dalam perkara ini tingkatan manusia berbeza-beza. Kemudian mana? Adapun orang yang paling dia guna perkataan dungu ya. Saya segan sikit nak sebut perkataan ini. Macam kasar kan. Dia agak kasar sedikit ayat itu. Tak apalah kita letak jahil. Dia lembut bunyi dia ya. Okay. Orang yang paling jahil di sinilah, tapi maksudnya sama, so jangan risau ya. Adalah yang berbuat sebaliknya. Maknanya orang yang paling jahil, dia akan buat sebaliknya daripada orang yang paling berilmu dan orang yang paling mendapat petunjuk itu tadi. Okey, dia akan buat yang sebaliknya. Dengan bahasa yang lebih mudah,
Orang yang jahil, dia akan pilih kesengsaraan. Dia tak sedar, mungkin dia tak sedar dia berada dalam keadaan kesengsaraan dan dia biarkan dirinya berada dalam situ. Atau kemungkinan besar dia sedar, cuma dia tak apalah kita ikut the flow. Kadang-kadang orang macam tu kan, tak apalah kita ikut je the flow. Apa nak jadi, jadilah. Aku buat maksiat. Buat maksiat. Apa? Kenapa mesti nak taubat? Taubat dia semua ni. Nanti buat maksiat lagi. Taubat buat maksiat lagi. Lebih baik tak payah aku bertaubat kepada Allah. Ni orang yang jahil. Orang yang jahil begitu. Dia akan buat sebaliknya. Dia tidak akan mementingkan mana perkara yang boleh bawa dia kepada kebahagiaan. Dia akan, kalau dia tahu dia dah berada dalam keadaan ketidakbahagiaan itu tadi, dia akan terus-terusan untuk membiarkan diri dia berada dalam keadaan tersebut. Atau dengan kata lain, dia lebih selesa dalam zon selesa dia lah, comfort zone dia tu. Kerana bagi dia nanti ialah kalau nak bertaubat leceh lah, kena itulah, kena inilah, kena jadi baik lah, cakap nak kena jaga, mulut tak boleh jahat, semua benda nak kena jaga, leceh. Leceh kan, malas aku kan, cakap pun nak kena lemah lembut. Alah, nampak sangat fake aku ni. Nanti dia keluarkanlah pelbagai macam alasan untuk supaya dia ni tak jadi orang yang baik, supaya dia tak jadi orang yang bertaubat. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan, tadi kita dah bincangkan ya tentang orang yang paling berilmu, orang yang paling mendapat petunjuk. Dua perkara ini jangan lupa muslimah, kita nak dapatkan ilmu, kita nak dapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia memerlukan kita ni untuk sentiasa berjuang mendekatkan diri kepada Allah dan dalam masa yang sama menjauhi dosa dan maksiat. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita, sebab kita ni tidak dapat meraih pengetahuan ialah apabila kita berada dalam kemaksiatan. Okey, itu sebabnya. Dan dijelaskan kepada kita dalam meraih pengetahuan tadi, maksiat mengkhianati seorang hamba dalam perkara yang paling diperlukan oleh jiwanya. Maknanya maksiat itu menghalang kita menjadi orang yang paling berilmu. Maksiat itu juga boleh menghalang kita daripada menjadi orang yang paling mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so dia begitu keadaannya. Bermak di sini, maksiat itu dia mengkhianati seorang hamba dalam perkara ini. Dia buat kita tak dapat apa yang kita perlukan, apa yang jiwa kita inginkan dalam hidup ini, iaitu pengetahuan itu tadi. Dan di sini dijelaskan kepada kita, serta dalam hal mendahulukan bahagian yang paling mulia, paling mahal, paling kekal atas bahagian yang paling rendah, paling jelek dan tidak kekal. Maknanya maksiat itu dia akan mengkhianati kita. Dia akan buat kita ni daripada semalam suara nak hilang semua. Maksiat ini dia akan buat kita tidak dapat apa yang sepatutnya kita boleh dapat. Okey, contoh tadi dia berikan satu kedudukan yang mulia, satu status ataupun keadaan yang mahal lah katakan, ataupun keadaan kekal, dia akan mengkhianati kita. Dia akan buat, maksiat ni akan buat kita tak dapat semua perkara itu tadi, bahkan dia bawa kita kepada satu tempat yang paling hina, paling buruk dan juga disebutkan sebagai yang tidak kekal. Maknanya kebahagiaan yang tidak kekal. Ini pengkhianatan yang berlaku dalam jiwa kita ini apabila kita masukkan kemaksiatan padanya. Dan disebutkan juga di sini, dosa dapat menghalangi dari kesempurnaan ilmu tersebut. Bila kita melakukan dosa, kita tak dapat pengetahuan, bahkan dia menghalang kita untuk mendapatkan ilmu. Contoh kita kata, kita ni kalau dah banyak sangat lah ya, na'udzubillahi min zalik lah saya kata. Kita kalau dah banyak sangat melakukan kemaksiatan, kemaksiatan ini dia akan menghalang kita untuk pergi ke tempat-tempat yang baik, untuk duduk bersama dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kerana kita rasa
tak sesuai dengan kita. Begitu kan? Tak sesuai lah. Takkanlah saya nak duduk dalam masjid ni, duduk belajar agama kan. Tapi sekarang dah tak payah dah pergi masjid. Boleh duduk sini kuliah online je. Orang tak tahu dah kita pendosa kau. Orang tak tahu dah kita ni macam mana perangai kita kan. Yang penting kita buka Facebook, kita tengok dah. Alhamdulillah dapat kan. Inilah kita kata satu hikmah yang ada pada hari inilah, satu kebaikan yang dapat diraih oleh ramai orang. Cuma kalau kita lihatlah keadaan, contohkan yang kalau dulu-dulu orang ni kalau dia banyak melakukan dosa dan maksiat, dia akan ada rasa segan untuk belajar, untuk mendekatkan diri dia dengan ilmu, dan itulah yang menyebabkan dia terhalang daripada mendapatkan kesempurnaan ilmu. Dan perlu juga saya tegaskan belajar secara online ni di sini tak sama dengan kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid ataupun secara fizikal lah, yang mana kita dapat jumpa dengan guru kan, secara one to one, kita dapat lihat, kita dapat duduk dan kita dapat rasa suasananya amat berbeza dan dia tak akan pernah sama. Bagi saya pun begitu, dia tak akan pernah sama. Keadaannya amat berbeza, barakahnya lebih berbeza lah bagi saya. Walaupun tak nafikan, ilmu tetap berjalan, ada juga keberkatannya, tapi keadaan dan situasinya takkan pernah sama. The feel lah, dia punya rasa tu semua berbeza, amat berbeza. So dalam keadaan yang begini tadi kan dia menghalang kesempurnaan ilmu tersebut. Kita lihat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita yang tadi dosa dapat menghalanginya dari kesempurnaan ilmu tersebut, juga dari perhatian terhadap yang paling utama untuk dikerjakan serta melakukan sesuatu yang paling bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah disebutkan dengan satu keadaan bagaimana pengkhianatan itu berlaku bila seseorang dia melakukan maksiat dan bagaimana maksiat itu mengkhianati diri dia. Dia berikan contoh kepada kita begini. Apabila hamba tersebut terjatuh pada perkara yang dibenci dan ingin terlepas darinya, nescaya dia dikhianati oleh jiwa, hati serta anggota tubuhnya. Contoh, dia berikan dengan satu analogi di sini muslimah. Dia berikan dengan satu analogi yang mana pelaku maksiat ini ibarat orang yang membawa pedang. Dia kata gitu. Pelaku maksiat ni ibarat orang yang membawa pedang. Pedang itu pula pedang yang berkarat. Dia bukan pedang yang kilat, kita dah gesek, kita dah betul-betul kilatkan dia kan. Sesuatu yang licin, berkilat. Contohnya pedang tu. Pedang ni ada sarung dia kan? Kita senang untuk keluarkan daripada sarungnya. Di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan contoh, dia kata orang yang melakukan maksiat dia ibarat orang yang membawa pedang berkarat sehingga pedang itu tidak mahu keluar dari sarungnya. Padahal dia sedang menghadapi musuh yang ingin membunuhnya. Pedang ni kita nak keluarkan ni daripada sarung tu kan. Kita tarik, musuh dah datang ni dekat kita. Macam mana kita nak berhadapan dengan musuh sedangkan pedang ni tak dapat keluar lagi ni. Akhirnya musuh itu datang di depan kita, musuh itu yang bunuh kita. Kita tak dapat nak bunuh musuh tersebut. Kerana apa? Pedang itu berkarat dan dia tersangkut kat dalam tu, tak boleh nak keluar-keluar. Susah nak keluar. Okey? Jadi dia kata begini, ia meletakkan tangannya pada gagang, maksud pada pedangnya dan berusaha keras untuk mencabutnya, tetapi pedang tersebut tetap tidak mahu keluar dari sarungnya. Akibatnya musuh segera mendatanginya dan memenangkan pertarungan dengan mudah. Maknanya, kita ni muslimah, kalau kita ada melakukan kemaksiatan dan kita selesa dengan satu kemaksiatan tersebut, datang satu lagi maksiat. Okey, kita sebenarnya tak nak buat maksiat tu. Kita nak tolak maksiat yang nak datang ni kan depan kita. Tapi kita tak mampu untuk menolak. Kerana apa? Kita dah karat dah. Kita dah karat, kita tak boleh nak tolak, akhirnya dosa tu makin bertumpuk-tumpuk lah dalam diri kita. Kerana kekaratan yang ada pada diri kita tu, yang menyebabkan makin teruklah keadaan diri orang yang melakukan kemaksiatan. Berbeza dengan orang yang bertaubat. Okey?
Sebab apa? Kita lihat. Dalam perenggan yang berikutnya, tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia berikan dengan satu analogi tentang pedang yang berkarat. Okey, maknanya diri orang tu dah berkarat dah. Badan dia, anggota tubuh badannya dah berkarat dan dia tak mampu untuk tolak lagi maksiat-maksiat yang akan datang, dan akhirnya maksiat tu pun datanglah bertumpuk pada diri dia. Dan dia kata di sini tentang hati kita. Demikianlah pula dengan hati. Apa yang berlaku dengan hati? Okey, apa yang berlaku dengan hati kita bila kita ni melakukan kemaksiatan? Hati kita ni dikhianati. Iaitu hati berkarat kerana dosa tersebut. Okey, dalam hal ini muslimah kita boleh rujuk pada surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Okey, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebentar ya. Okey. Allah kata apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah jelaskan ya tentang bagaimana keadaan hati orang yang dah berkarat ni. Dalam ayat ini Allah kata sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi. Maknanya mata hati mereka, jiwa mereka ini telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan atau Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan ayat-ayat Al-Quran ni dalam Al-Quran. Kita baca, kenapa ada orang dia dengar ayat Al-Quran, dia masih lagi tak boleh nak bertaubat. Dia masih lagi menjadi orang yang tidak boleh menerima kebenaran. Kenapa dia masih lagi angkuh dengan diri dia, sombong, tidak boleh terima bahawa dia tu hamba dan dia tidak mahu bertaubat kepada Allah. Dan Allah sendiri dah kata dalam surah Al-Mutaffifin, sebenarnya ayat kami, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca, yang disampaikan kepada mereka, yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim ini, tidak ada sebarang kecacatan pun. Cuma masalahnya yang berlaku ialah pada hati mereka. Kerana hati mereka ni sudah diselaputi, maknanya sudah diselubungi dengan dosa demi dosa. Yang mana mereka, kerana apa berlaku sedemikian? Kerana mereka buat maksiat dan kekufuran. Kerana kemaksiatan dan kekufuran yang mereka lakukan menyebabkan hati mereka itu berkarat. Mereka tak mampu untuk melihat kebenaran. Kalau kita merujuk kepada pentafsiran ayat ini, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau ada menyebutkan bahawa maksud yang dikatakan hati itu diselaputi dengan dosa ialah dia kata wazan pun ala zanbin hatta yusawidal qalb. Dia kata ia adalah dosa di atas dosa sehingga hati tersebut menjadi hitam. Hati tersebut menjadi hitam. Dia buat satu dosa, kemudian bertumpuk dengan dosa yang lain, tumpuk lagi, dia dah berlapik-lapik tu kan, sehingga hati itu dia menjadi hitam. Dalam kata yang lain, kalau dipetik pendapat Imam Mujahid, dia kata ia adalah seorang lelaki yang diselubungi dengan dosa, maka dia tenggelam dalam dosa tersebut. Dengan hati-hati dia sekali tenggelam dalam dosa tersebut. Kemudian dosa itu akan tenggelam yang menyebabkan dia dah tak nampak dah lagi di mana letaknya pahala. Dia jadi sedemikian keadaan dia. Sebab itu Nabi SAW, Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi ada sebutkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata dalam hadis ini, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Dan saya yakin, saya dah banyak kali dah baca hadis ini dalam kuliah penawar hati kita ni kan. Tapi mungkin tahun lepas lah. Tak tahu ingat lagi ke tidak. Mudah-mudahan ingat lagi ya hadis ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi kata,
jika seorang hamba dia melakukan dosa, okey, hamba ni dia buat dosa, maka akan ada satu titik hitam pada hati dia. Kita buat dosa, dalam hati kita akan ada satu titik hitam. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُكِلَ قَلْبُهُ. Yang menariknya, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana untuk menghilangkan titik hitam itu. Ya, bagaimana kita nak menghilangkan titik hitam itu? Nabi ajarkan kepada kita apabila dia meninggalkan dosa tersebut. Dan bukan sahaja dia tinggalkan, tapi dia meminta ampun kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Nabi kata, hatinya dibersihkan. Maknanya titik hitam itu dia akan bersih. Okey? Titik hitam tu tak ada dah pada hati dia. Tapi, kalau orang ini dia tak tinggalkan dosa tersebut, dia tak beristighfar, dia tak minta ampun kepada Allah, dia tak bertaubat, dan dia top up, kan? Dia top up lagi dengan dosa-dosa yang lain. Bayangkan kalau satu dosa, satu titik hitam. Kita buat lagi satu dosa, satu lagi titik hitam. Kemudian dia dah bertumpuk-tumpuk dah tu tadi. Dia akan bertumpuk-tumpuk itu tadi. Inilah yang Nabi kata sehingga titik hitam itu tadi akan menutup keseluruhan hatinya. Sehingga hati itu menjadi gelap. Dia tak nampak lagi cahaya, tak nampak kebenaran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14 itu tadi. Disebutkan begitu. Okey, dalam hadis ini. Sama sebagaimana analogi yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di awal tadi tentang pedang yang berkarat. Pedang kalau kita gilap ia, kan? Kita asah pedang itu, kita gilap ia akan menjadi pedang yang berkilat, berkilau dan memudahkan untuk kita memerangi musuh. Tapi bayangkan, kalau pedang itu tadi kita tak gilap, kita tak bagi dia kilat, kita biarkan sahaja, tiba-tiba kita nak bawa pergi berperang, adakah ia boleh memberi manfaat bagi diri kita? Tak boleh. Bahkan ia boleh membawa mudarat untuk diri kita. Hati kita begitu, muslimah. Hati kita, kalau kita biarkan ia, kita tak gilap ia dengan istighfar, kita tak bersihkan ia dengan taubat kepada Allah, kita biarkan sahaja, hati kita akan berkarat. Sehingga dia tak boleh berkilau. Yang menyebabkan dia sukar untuk melihat kebenaran. Walaupun dibacakan kepada dia dengan ayat Al-Quran, diberikan kepada dia dengan sabda Nabi SAW, diberitahukan kepada dia mana satu yang betul, mana satu yang salah. Hati yang sudah berkarat, dia dah tertutup. Dia dah gelap. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita itu tadi. Lantaran ia dah penuh dengan titik-titik hitam yang menyebabkan tidak ada ruang untuk dimasuki dengan cahaya pada hati tersebut. Boleh tak ia digilapkan? Boleh. Boleh tak titik hitam itu hilang? Boleh. Dengan syarat tinggalkan maksiat, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Hati itu dia akan kembali bersih. Dia akan kembali berkilauan dan kita akan lebih berlapang dada. Kita boleh terima banyak kebenaran di hadapan mata kita. Begitu juga pada poin kita yang kedua di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia bukan hanya menyebutkan tentang hati itu berkarat kerana dosa, tetapi hati kita ini dia boleh mati. Bukan hanya berkarat ya, dia boleh mati. Sama, kita lihat kalau satu barang tu dia dah berkarat, agak-agak dia dah berkarat teruk tau, bukan berkarat sikit-sikit ya. Kalau saya tak guna. Saya akan buang. Itu saya. Kerana bagi saya, dia tak boleh lagi memberi manfaat. Mungkin dia akan bawa mudarat kepada saya. Siapa tahu terkena, terlanggar kaki, tangan kena, dah luka dan sebagainya. Ada budak-budak pegang ke apa kan, besi tu ke apa kan, dah tak boleh lah. Dia boleh membahayakan.
Walaupun kita kata kita gilap dan sebagainya, dia mungkin dia tak boleh jadi benda yang sama. Kerana itu kita mungkin buang. Kita dah tak nak gunakan dia lagi. Inilah yang kita kata. Hati yang berkarat kalau kita biarkan terus biarkan, akhirnya dia akan mati. Dia tak akan memberikan manfaat bagi diri orang yang hidup ini walaupun dia memiliki hati. Maka sebab itu di sini kita kata pada perenggan ini Imam Ibn Al-Qayyim dia jelaskan kepada kita, orang ini dia tidak berdaya ketika pemiliknya membawanya untuk memerangi musuh. Sungguh seorang hamba itu, dia maju, berperang dan bertarung dengan hatinya, sedangkan anggota badan hanyalah mengikut kepada hati. Kerana apa? Nabi SAW sendiri sudah ingatkan kepada kita, kalau hati kita ini rosak, tubuh badan kita, maknanya anggota badan kita yang lain juga akan turut rosak. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, sesungguhnya dalam jasad kita, dalam diri kita ini ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika daging itu, seketul daging itu dia elok, dia baik, dia sihat, maka seluruh jasad kita ini akan turut elok, baik dan sihat. Namun Nabi kata, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalaulah daging ini, seketul daging ini dia rosak, dia sakit, dia buruk, dia berkarat itu tadi, semua anggota badan kita akan turut rosak, buruk dan berkarat. Susah kita nak ajak anggota tubuh badan kita yang lain untuk menjadi baik. Kalau hati kita jahat, mulut kita juga akan jahat, muslimah. Kalau hati kita ini jahat, pemikiran kita juga akan turut jahat. Tangan kita, kaki kita, seluruhnya akan mengerahkan ia kepada kejahatan. Berbeza kalau hati seseorang itu dia berkilat, dia baik, ia cantik, pemikiran kita juga akan turut cantik. Lidah kita juga akan turut cantik. Semuanya lah anggota tubuh badan kita ini. Tangan kita akan buat perkara-perkara yang baik. Kaki kita akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kerana apa? Hati kita adalah hati yang baik. Ini pesan Nabi. Yang Nabi kata apa? Seketul daging itu adalah hati kita. Yang saya kata, kalau hati itu baik, maka semua anggota badan kita akan baik. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim itu tadi. Dia kata sedangkan anggota badan akan ikut kepada hati kita. Hati kita ni dia kata apa? Sebab tu kalau kita, contoh saya katakan, kita kalau nak pakai baju, saya ambil contoh baju kan. Kita kalau nak pakai baju, kita kena ikut tau apa yang hati kita ni kata. Hari ni saya nak pakai baju ni. Cuba kita pakai baju lain. Kemungkinan besar satu hari tu rasa macam tak best. Kan? Patut tadi pakai baju tu lah sebab hati kita kata patut tadi pakai colour pink Asal pula tiba-tiba nak pakai hitam pula. Dah pakai hitam lama rasa macam tak best pula kan. Hati kita tu tadi, dia akan tunjukkan kepada kita sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Jika ia adalah hati yang baik, ia demikian. Sebab itu hati ini penting, muslimah. Kenapa kita belajar tentang penawar hati ini? Kenapa kita belajar perlu meninggalkan kemaksiatan sampai dah ke 42 poin dah kita belajar. Dah 2 tahun kan. Nak setahun lebih dah kita belajar. Dah 2 tahun ke belum Kuliah ni tak ingat dah. Nak dekat berapa tahun ni kita belajar tentang nak tinggalkan maksiat saja. Kenapa kita belajar tentang hal ini? Kerana ia berkait rapat dengan hati dan jiwa kita. Maksiat itu boleh membuatkan hati kita karat, boleh buat hati kita mati. Sehingga orang yang begini, Nabi kata kan tadi kan, kalau hati dia jahat, hati dia tak baik, hati dia rosak, akan rosaklah keseluruhannya. Yang menyebabkan tindakan dia, akhlak dia, budi bicaranya juga akan turut rosak. Dan orang yang begini, inilah yang Nabi kata, kita ni kalau nak jadi orang yang baik, kan, Muslim yang baik, Nabi SAW ada menyebutkan tentang orang yang memiliki makhmumul qalb. Ya, saya tak nyatakan, saya tak sebutkan hadis ini secara penuh kerana saya yakin ramai di kalangan muslimah kita yang mengetahui, sebab saya pun dah banyak kali juga bacakan tentang hadis makhmum al-qalb ini kan.
Nabi SAW, ini Abdullah ibn Amr, dia pernah ceritakan tentang hadis ini. Dia kata ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, yang mana lelaki ini dia tanya kepada Nabi, ayyun nas afdal. Lelaki ini tanya kepada Nabi, ayyun nas afdal, manusia yang mana satu ni? Kita ni semua manusia, tapi manusia yang mana satu yang paling utama? Maknanya yang paling baik. Di sini Nabi kata apa? Qala kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Nabi berikan dua ciri insan yang baik. Dua ciri insan yang paling utama. Dalam ramai-ramai kita ni muslimah, kalau kita nak lihat muslimah yang paling baik, muslimah yang paling utama di antara kita ini, kita boleh lihat pada dua ciri tersebut. Nabi ajarkan kepada kita dua. Satu, makhmum al-qalb, dan kedua, saduqul lisan. Iaitu hatinya adalah hati yang makhmum. Kemudian lidah dia adalah lidah yang benar. Di kalangan para sahabat bila mereka mendengar dua ciri ini, mereka tanya kepada Nabi. Mereka kata apa muslimah? Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Wahai Rasulullah, kalau tentang lidah yang benar ini, kami dah tahu dah macam mana orang yang memiliki lidah yang benar. Tetapi fama makhmumul qalb. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan orang yang memiliki hati yang makhmum itu? Orang yang memiliki makhmum al-qalb ini, maknanya ia merupakan istilah ataupun satu ungkapan lafaz yang baru mereka dengar. Mereka tak tahu apakah orang yang nak kita kategorikan sebagai makhmum al-qalb. Dan di sini Nabi SAW, baginda pun menjelaskan siapakah orang yang memiliki makhmum al-qalb. Hatinya ni macam mana ni? Okey, Nabi jelaskan di sini. Nabi kata, huwat taqiyun naqiyu. Orang yang memiliki makhmum al-qalb ini ialah orang yang mana hatinya bertakwa kepada Allah. Pertama yang muslimah, hatinya bertakwa kepada Allah. Maknanya orang yang hati ada takwa ini, dia tak buat perkara dosa tau muslimah. Kena ingat tu ya. Orang yang hatinya bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah. Dia takut nak cakap tentang hal orang lain. Dia takut nak itu, takut nak ini. Kerana apa? Dia hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Nabi sebutkan an-naqiyyu. Huwa taqiyun naqiyyu. Dia memiliki hati yang bertakwa, dia memiliki hati yang bersih. Hatinya bersih. La ithma fihi, kerana apa? Yang ketiga Nabi sebut, kenapa dia bertakwa, kenapa hati dia bersih? Kerana dia ada ciri yang ketiga, hati dia tidak ada dosa. La ithma fihi, bukan sahaja tidak ada dosa, wala baghya. Hati dia itu tidak ada sebarang bentuk kezaliman. Tak ada rasa nak menzalimi orang lain. Tak ada rasa nak buat perkara-perkara yang dahsyat pada orang lain. Ya, jiwanya jauh daripada perkara-perkara ini. Dan seterusnya, Nabi sebut, wala ghilla wala hasada. Dia tidak ada perkara yang iri hati pada hati dia ini. Tak ada juga hal-hal yang hasad. Dengki tu tak ada. Dengki-dengki ni tak ada dalam hati dia. Nabi sebut tadi, at-taqiyyu, dia adalah hati yang bertakwa. An-naqiyyu, hati yang bersih. Kemudian dia adalah hati yang tidak memiliki dosa. Dia tak masukkan hal-hal yang berdosa dalam hati dia. Seterusnya yang keempat, dia ni tidak ada rasa lah nak buat perkara-perkara yang menzalimi orang lain. Dan seterusnya tak ada pun nak iri hati, tak ada pun nak jealous, tak ada pun nak benci, tak ada. Ni semua tak ada dalam hati dia. Wala hasada, kalau semua itu tak ada, apatah lagi dalam hati itu nak ada sebarang kedengkian. Dia tak ada nak rasa dengki dekat orang lain. Biarlah kalau dia tu tak bahagia lagi bagus. Tak ada dia nak rasa macam itu. Kan? Tak ada hal-hal yang menyebabkan dia nak nikmat kebahagiaan, nikmat kesenangan yang ada pada orang lain itu akan hilang. Tak ada perasaan-perasaan yang begini. Maknanya hatinya hidup tu muslimah. Okey, hati orang yang begini adalah hati yang hidup. Sebab itu Nabi kata inilah afdalun nas. Manusia yang paling afdal, paling baik bagi menjawab persoalan yang diutarakan oleh orang itu tadi. Menariknya dalam jawapan itu,
Nabi menekankan tentang hati kita. Kerana sekali lagi, hati itulah yang akan menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang salihah, muslimah yang baik. Kerana bila hatinya bersih, hatinya bertakwa kepada Allah, tidak ada dosa, tidak mahu menzalimi orang lain, hatinya tidak ada sebarang perasaan cemburu, tidak ada sebarang perasaan dengki, seluruh diri dia itu akan jadi baik. Automatik. Dia akan jadi baik. Keimanannya baik, akhlaknya dengan orang ramai juga baik, semuanya akan jadi baik. Maka tepatlah, benarlah jawapan yang Nabi SAW berikan itu tadi. Tentang manusia yang paling utama, manusia yang paling baik. Itulah yang kita inginkan muslimah dalam kehidupan kita, yang kita ingin usahakan dalam kehidupan kita. Supaya hati kita tidak berkarat, hati kita tidak mati. Kalau hati kita berkarat kemudian ia mati, semua tindakan kita akan turut menjadi karat dan turut menjadi mati. Dan akhirnya ia menjadi tindakan dan perbuatan yang hanya mengundang kebencian orang lain, yang hanya membawa kita kepada kesengsaraan. Kerana apa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi saya boleh membawa kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya nak bawa ini sebagai perbincangan kita yang terakhir. Pada perenggan kita yang terakhir di sini, dia sebutkan tentang jiwa yang dikhianati kerana dosa itu tadi. Hatinya dah berkarat, hatinya sudah mati, yang akhirnya menyebabkan jiwanya sendiri terkhianati dalam situasi dia sebagai seorang yang melakukan kemaksiatan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan begitu juga halnya dengan jiwanya. Maksiat dan syahwat membuatnya buruk. Maksiat dan syahwat akan buat jiwa kita ini menjadi buruk. Bagaimana boleh berlaku keadaan yang sedemikian? Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita. An-nafsul mutmainnah. Dalam hati kita, dalam diri kita ni kita ada jiwa yang disebut sebagai an-nafsul mutmainnah. Iaitu jiwa yang tenteram, jiwa yang baik. Yang mana ia akan menjadi lemah ketika an-nafsul ammarah. Nafsul ammarah inilah jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, perbuatan yang jahat, menguat dan berkuasa. Jadi kita ada nafsul mutmainnah, kita ada nafsul ammarah. Bila nafsul ammarah ni adalah nafsu yang ajak kita buat perkara-perkara dosa dan maksiat, dia menguasai diri kita, nafsul mutmainnah dia akan lemah. Kerana apa? Kita sudah didominasi oleh nafsu yang jahat itu tadi. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim jelaskan kepada kita, setiap kali jiwa yang satu kuat, maka jiwa yang lainnya melemah. Sehingga dalam konteks ini ataupun dalam situasi ini, autoriti akan menjadi milik jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Kalau nafsul ammarah kita lebih kuat daripada nafsul mutmainnah, nafsul ammarah itulah yang akan membimbing jiwa kita buat perkara-perkara yang jahat, buat perkara-perkara yang buruk, sehingga nafsul mutmainnah yang ada dalam diri kita dia akan jadi lemah dan dia tak berkuasa untuk ajak kita kepada perkara-perkara yang baik. Sebab itu kita perlu usahakan nafsul mutmainnah kitalah yang berada di hadapan. Nafsul mutmainnah kitalah yang akan membimbing kita ini di atas jalan kebenaran, yang akan bawa kita sentiasa ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Yang akan bawa jiwa kita kepada satu keadaan yang lebih menenangkan, yang lebih membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat jauhi maksiat. Andai, saya kata gini, andai kata
ada dosa dan maksiat yang telah kita lakukan ataupun yang kita terlakukan. Dalam kehidupan kita ni, saya juga telah banyak kali sebutkan bahawa kadang-kadang kita ni tak terlepas dan kita tak boleh terlepas daripada kemaksiatan itu. Tapi tugas kita ni muslimah ialah terus-terusan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menggilapkan hati, menggilapkan jiwa kita yang mungkin sudah ada titik-titik hitam padanya. Dan kita perlu hilangkan titik-titik hitam itu supaya ia tidak menutup keseluruhan hati kita. Kerana kita nak hati kita adalah hati yang berkilau, hati yang berkilat yang menyebabkan kita boleh menerima ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Kita boleh beramal kerana bila hati itu sudah menerima, jiwa kita, diri kita, tangan, anggota badan, pemikiran, semua keseluruhan anggota tubuh badan kita ini akan turut berusaha untuk menggerakkannya bagi mengamalkan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Begitu juga setiap apa yang Nabi SAW pesan kepada kita dalam hadis-hadis baginda. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka jiwa kita ini, memberikan jiwa kita dengan satu rasa yang begitu lapang untuk terus-terusan kita menuntut ilmu agama dan beramal dengan setiap apa yang telah kita pelajari itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kekuatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan sekali lagi di tempat yang sama, Facebook kita di sini kan, dan juga pada masa yang sama, insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Saya tutup pengajian pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.